Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam program Tazkirah Alumni pada malam yang berbahagia ini. Jadi tajuk kita ialah tentang solat jamaah. Ya, alhamdulillah saya hari ini saya cuba siapkan sekadar yang mampu slide lah. Sebab rasa tak ada slide ni saya tak seronok pula. Okey, kita masuk tentang pembahasan kita tentang solat jamaah ni. Okey, solat jamaah ya. Okey, nampak tu apa ni slide ni? Nampak Ustaz. Okey. Jadi kita sudah pun pada pertemuan yang lalu kita sentuh tentang mukadimah sikit tentang solat berjamaah. Jadi kita masuklah dan tajuk kita ni, apa yang dimaksudkan dengan solat jamaah? Maksud solat jamaah ialah solat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Solat tu dua orang ataupun lebih. Tiada had maksima bilangan makmum untuk berjamaah. Tapi yang paling penting ialah semakin ramai bilangan jamaah semakin besar pahala. Okay. Makin ramai makin bagus. Makin banyak pahala yang dapat insya-Allah. Okay, alhamdulillah ada orang live tu keluar video sama dengan saya. Sebenarnya jarang ada orang keluar video. Okey, siapa MS Sidik? Dari mana ni? Dengar ke tak tahu? Yang keluar nama MS Sidik. Assalamualaikum dari UAE. Dari UAE. Finance. Oh, finance. Okey. Okey. Kemudian solat ini dilakukan secara bersama-sama. Diketuai oleh seorang imam, diikuti oleh makmum dan ada niat berjemaah. Okey, maka itulah dimaksudkan solat jemaah. Mana kalau solat bersama nampak macam bersama tapi tak ada niat pun nak ikut. Kebetulan je orang ni rokok dia pun rokok. Orang ni tapi dia tak ada niat tu, maka itu bukan solat jemaah lah. Okey, kita ambil sejarah permulaan solat jemaah. Solat jemaah ni kita tahu bahawa solat ni difardukan pada malam Isra' Mi'raj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Tapi solat sebenarnya sebelum difardukan solat tu Nabi SAW sendiri pun solat. Dia ada solat dia dah. Tapi solat yang 5 waktu itu ialah di malam Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, sama ada sebelum difardukan solat ataupun selepas difardukan solat pada malam Isra' Mi'raj, iaitu solat 5 waktu. Solat 5 waktu tu Nabi SAW dan para sahabat dah tunaikan di Mekah. Tetapi mereka tidak solat secara berjemaah. Bila solat jemaah ni? Selepas hijrah ke Madinah. Apabila Rasulullah SAW mendirikan Masjid Nabawi, maka disitulah bermulanya solat berjamaah. Selama di Mekah, mereka tidak solat berjemaah. Kenapa? Ni soalan. Kenapa? Ada siapa nak jawab?
Kenapa tak solat jemaah di Mekah? Sebab saya cuba, Ha. sebab mungkin masa dekat Mekah tu dia macam masih apa orang panggil? It's dangerous. Macam orang suka bully kan? Okey. Kan betul lah kan. Maksudnya ialah masa di Mekah kan mereka diburu. Orang-orang Islam tu mereka masuk Islam pun secara senyap-senyap, takut diketahui oleh orang. Sebab kalau orang tahu maka mereka akan dikenakan macam-macam lah. Lebih-lebih kalau mereka ni adalah orang-orang yang rendah kedudukannya, hamba ke atas sebagainya, mesti kena seksa. Orang yang kenamaan pun dia kena juga. Abu Bakar pun kena. Okey. Jadi apabila mereka nak solat, mereka bersembunyi. Supaya orang tak tahu. Tapi kalau sekiranya mereka berjemaah, mudahlah orang tahu. Kalau nak bersembunyi ni kena seorang-seorang, tak boleh ramai-ramai. Ramai-ramai nak sembunyi macam mana? Maka itulah sebab mereka tidak solat berjemaah di Mekah, tidak selamat. Okey. Jadi maknanya solat jemaah ni mula di Madinah. Dalilnya kalau kita cari dalam Quran tentang solat berjemaah, kita akan jumpa satu ayat. Okey, kalau Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Surah apa ini? Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, surah An-Nisa ayat 102. Okey. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Maksudnya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang dengan menjaga sebuah musuh, dan hendaklah datang pula yang lain, yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga sebuah musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Ni dalil ni yang tentang solat jemaah ni ialah tentang ketika dalam perang. Dalam perang ni dia ada cara sembahyang tersendirilah. Okey. Saya dah jelaskan sedikit pada minggu lepas. Ini dia ayatnya. Yang menunjukkan bahawa kalau dalam perang pun solat berjemaah, maka dalam aman tentulah disuruh lebih lagi untuk kita solat berjemaah. Dalam perang, Allah cerita dalam perang, inilah satu-satunya tentang solat jemaah dalam Quran. Itu solat jemaah ketika perang. Kalau tak perang lagilah kena solat jemaah. Dah keadaan aman ni. Okey, habis itu kita dalil. Kemudian kita tengok galakkan solat jemaah. Okey, ada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajah. Rasulullah SAW bersabda, solat berjamaah melebihi solat bersendirian dengan 27 kali ganda. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, 27 kali ganda. Kiralah. Yang kedua, ialah hadis banyak kita ambil dua cukuplah. Nabi SAW bersabda,
ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Mana-mana kumpulan yang jumlahnya 3 orang, okey, sama ada di sebuah kampung ataupun di pedalaman yang tidak mendirikan solat berjemaah, nescaya mereka akan dikuasai oleh syaitan. Maka hendaklah kamu berjemaah, kerana serigala itu memakan ternakan yang jauh terpencil daripada kumpulannya. Dalam hadis ni, Nabi SAW menyebut mana-mana kampung, sama ada dalam bandar, ada sebuah kampung bandar ke, pinggir bandar ke, pendalaman ke, orang tak buat solat jemaah, dia ada satu kumpulan, 3 orang contohnya, ada satu kumpulan, tapi tak nak solat jemaah, sembahyang seorang-seorang, maka Nabi kata mereka ni dikuasai oleh syaitan. Contohnya macam kita lah, pergi berkelah contohnya, pergi masuk hutan, pergi sungai ke, kat air terjun ke, okey, kita pergi satu kumpulan, tapi masing-masing solat seorang-seorang, tak nak solat berjemaah. Kumpulan itu sebenarnya telah dikuasai oleh syaitan. Jadi nampak sangatlah ya kepentingan Nabi SAW galakkan, sampai Nabi kata dikuasai oleh syaitan orang tu, kumpulan tu. Okey, kelebihan solat jemaah. Antara kelebihan solat jemaah ni, mendapat pahala 27 kali ganda. Kalau dilaksanakan di masjid, pahalanya tek. Kenapa macam tu? Ini kadang-kadang orang silap faham. Solat berjemaah ni, dia dapat 27 kali ganda daripada solat sendiri. Bila tu? Apabila dia mendapat jemaah, maka dapatlah 27 kali ganda. Okey. Cuba kita bayangkan ya. Solat seorang dapat 1. Solat berjemaah dapat 27. Solat berjemaah dapat 27. 1 nisbah 27. Maknanya kita nampak betapa ruginya orang sembahyang seorang. Kecuali kalau orang tu tak rasa rugi tu, tak tahulah. Cuba kita buat kira-kira lah. Okey. Kalau seorang tu dia sembahyang 5 waktu satu hari, dia baru dapat 5. Orang yang solat berjemaah, dia buat satu waktu tu dapat 27 dah. Maknanya orang yang sembahyang seorang ni, dia nak sama dengan orang yang solat berjemaah sekali. Satu waktu je orang tu solat jemaah. Kalau orang yang sembahyang seorang nak dapat pahala orang yang sembahyang seorang tu, dia kena tunggu 5 hari lebih. 2 hari dapat 10, 3 hari dapat 15, 4 hari dapat 20, 5 hari dapat 25. Masuk hari ke-6 baru dapat nak 27 tu. 6 hari kena tunggu baru menyamai orang yang solat satu waktu berjemaah. Wah, rugi ya. Cuma perkiraan kitanya begini, yang dimasukkan 27 kali ganda tu kalau dia mendapat jemaah. Tu tak masuk benda lain lagi. Kalau dia mendapat jemaah, dah dapat 27 kali ganda tu. Contoh. Okey, contohnya macam inilah. Kita nak nampak dia ni dapat jemaah. Kita pergi, imam tengah baca tahiyat akhir. Imam tengah baca tahiyat akhir. Kita pun Allahu Akbar. Kita dapat Allahu Akbar je, tiba-tiba tu imam
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah dapat dah 27 tu. Walaupun kita tak ikut imam. Sekarang kita dah takbiratul ihram sebelum imam beri salam. Maka kita sudah mendapat pahala jemaah. Nah, itu dia. Tapi kalau kita pergi ke masjid, solat berjemaah, itu bukan 27 kali ganda. Ini orang silap faham ni. Dia kata 27 kali. Tak, banyak. Tak terkira. Cuba kita bayangkan kalau kita pergi masjid. Okey, mula-mula sebelum kita pergi masjid, apa kita buat? Iaitu kita berwuduk di rumah. Biasa kita wuduk di rumah. Okey. Lepas kita wuduk di rumah, kita pun mulalah berjalan ke masjid. Ataupun ke surau. Apabila kita berjalan, satu langkah dapat pahala. Satu langkah hilang dosa. Cuba bayangkan. Berapa pahala dah? Kalau kita melangkah 27, dah 27 dah. Kalau langkah kita tu 100, dah 100 dah pahala. Dah mungkin lebih pada 100 langkah kita kalau rumah kita jauh sikit. Dah lebih pada 27 dah. Kita pun sampai masjid, kita pun melangkah kaki kanan masuk masjid. Okey. Langkah kaki kanan masuk masjid tu dapat pahala tak? Dapat. Tambah lagi. Lepas tu kita baca Allahumma inni apa ni? Allah maftahli abwaab rahmatik. Kita baca doa masuk masjid. Baca yang macam tu dapat pahala dah? Dapat. Banyak pahala tu. Kita pun masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, kita pun niat iktikaf. Masuk tu niat iktikaf lah. Dapat tak pahala tu? Dapat lagi. Dapat pahala lagi. Kita pun solat tahiyat masjid. Dapat lagi. Kalau pergi awal sikit. Lepas tu masuk waktu. Okey. Kita pun solat qabliyah. Dapat lagi situ. Okey. Lepas tu kita mendengar orang qomat. Kita pun jawab. Dapat lagi pahala situ. Lepas tu kita pun masuk saf. Masuk saf. Okey, kita masuk saf. Saf kita tu lurus. Dapat lagi. Saf kita tu rapat. Dapat pahala lagi. Okey. Kecuali sekarang COVID ni tak boleh nak rapat saf lah. Lepas tu kita tiba-tiba dapat pula duduk saf pertama. Saf pertama besar juga pahala tu. Banyak pahala sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebut, kalau manusia tahu kelebihan saf pertama, nescaya mereka sanggup mengundi. Sanggup mengundi untuk duduk di saf pertama tu. Maknanya kalau orang tahu dah kata Nabi pahala besarnya orang yang duduk saf pertama, kalau boleh mengundi, dia nak mengundi. Bukan beri free kat orang. Okay. Sebab tu ya dalam saf pertama ni kita jangan beri peluang pada orang. Kita ni orang Melayu ni saya tengok gitulah. Apa ni kita kata apa ni? Melebihkan orang lain. Baguslah melebihkan orang lain pada diri sendiri. Kita tak pentingkan diri kita beri pada orang. Tak. Dia yang yang sunat kita lebihkan pada orang ni dalam bab dunia, bukan bab akhirat. Bab akhirat kita kena lebihkan diri kita pada orang. Tapi kita ni kalau misalnya lah kita duduk di saf, kita ada duduk kita duduk saf yang kedua, tiba-tiba kosong yang depan kita, orang depan kita tu keluar. Ada kosong depan tu, saf pertama. Hak dua orang belakang hak kosong ni duduk sila menyila antara satu lain. Silalah. Orang kata sila. Okey. Kenapa
sila menyila macam tu. Yang ni kata sila, yang ni kata sila. Sebab dia kata nak mengutamakan saudara lebih pada diri sendiri. Bukan di situ tempatnya. Itu bab akhirat. Bab akhirat tak boleh. Okay. Sebab tu kaedah dalam fiqh mengatakan al-isaru fil qurubati makruh. Kita lebihkan orang lain daripada diri kita sendiri dalam bab mendekatkan diri dengan Allah SWT, hukumnya makruh. Maknanya bukan sunat. Kalau kita tak rebut tempat sah pertama tu, kita persilakan orang lain duduk situ, hukum dia makruh. Bukan sunat melebihkan orang situ. Yang sunat kita lebihkan saudara lebih pada diri kita dalam bab dunia. Contohnya macam ni yang lebih kurang. Kita kan, kita pergi apa ni, lalu nak balik rumah kita tadi, berhenti tepi jalan beli durian. Sekarang musim durian masih ada lagi kan? Beli durian. Okey. Sebiji musangking. Okey. Sebiji durian kampung. Kita pun buat baliklah, bawa 2 biji tu, kiri kanan, kiri sebiji, kanan sebiji. So, kereta nak masuk pintu pagar, tengok jiran ada sebelah pagar kita. Tengok kita bawa durian. Kita pun tak sampai hati juga. Dah kita ada 2 biji. Nak berilah kat jiran tu sebiji. Saya nak tanyalah tuan-puan semua, agak-agak beri hak mana kat jiran kita? Yang musangking tu ke hak tu durian kampung? Tanya je. Jiran pun tak tahu yang mana satu durian tu, Ustaz. Bagi dia terima je kot. Yang kita lah. Kita. Bukan jiran tu kita. Kita nak bagi yang mana? Durian kampung. Kampung. Yang kampung. Okey. Yang sunat ni yang mana? Musangking. Musangking. Itu maksudnya kita mendahulukan saudara, mengutamakan saudara lebih pada kita. Tapi hak tu tak. Hak dunia tu kita mengutamakan kita. Hak akhirat kita utamakan orang. Sah pertama tadi kita bagi ke orang lain. Saudara kita boleh bagi. Hak durian, hak dunia ni kita bagi kat kita, tak utamakan. Kata balik. Okay? Al-isar fil qurubati makruh. Mendahulukan orang lain dalam bab akhirat, bab pahala, makruh. Tak kira siapa lah. Walaupun siapa duduk sebelah kita. Katakanlah depan tu, kosong tu, ada kosong satu. Sebelah kita ustaz. Jangan peduli. Kita pergi dulu. Tak kira lah ustaz ke apa ke. Bab akhirat kita kena dulu. Buat apa bagi ke ustaz? Ustaz dah banyak dah pahala dia. Kita lah. Nak cari pahala lebih. Okey. Dapat sah pertama. Lepas tu, kita pun contohnya duduk sah pertama, Tok Imam pun takbir. Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar imam pun, kita Allahu Akbar. Maknanya kita takbiratul ihram. Kita kata takbiratul ihram bersama imam. Bukan sama betul-betul. Maknanya lepas imam kita terus takbir. Kalau buat macam tu, pahala ni sangat besar. Dapat takbiratul ihram bersama imam. Pahalanya sangat besar. Sebab tu ada seorang sahabat dia mengatakan, dia kata, kalau aku tertinggal satu takbiratul ihram bersama imam, aku rasa lebih rugi daripada aku kehilangan unta sepenuh dunia. Sahabat ni dia banyak unta. Dia kata kalau aku ada unta sepenuh dunia ni, tiba-tiba aku terlewat tak takbiratul ihram bersama imam, aku rasa lebih rugi daripada aku kehilangan unta satu dunia. Bayangkan tambah besarnya pahala. Sebab itulah kita apabila imam takbir, terus takbir. Janganlah apabila imam Allahu Akbar kita duduk back gitu, tutup handphone, kita back kain apa semua sampai imam dah
baca surah dah barulah kita Allahu Akbar. Itu kita rugi. Kita tak dapat fadilat yang besar tu. Lepas tu, okeylah kita dapat. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kemudian kita dengar imam membaca Al-Fatihah. Ataupun kita baca Allahu Akbar kabira. Sebab kalau orang datang lambat, dia tak sempat baca doa iftitah. Orang awal ni dapat doa iftitah, dapat baca doa iftitah. Dapat pahala lagi situ. Dengar imam baca Fatihah pula. Dengar imam baca Fatihah tu, dapat lagi pahala, dapat. Lepas tu dengar imam baca surah, dapat. Kemudian ikut pergerakan imam, dapat lagi. Okey. Kemudian imam baca Fatihah, imam kata amin, kita pun kata amin bersama imam. Maka dalam hadis kata siapa yang aminnya bersama dengan imam dan amin imam tu memanglah sama dengan malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Banyak juga pahala situ. Ampun dosa yang lalu tu, kata amin bersama imam. Okey. Dan begitulah seterusnya. Okey. Lepas pada dah bagi salam, kita zikir pula. Okey, kita zikir. Sebab kalau kita sembahyang seorang-seorang ni, zikir kita ni culas sikit. Kita nak cepat je. Kalau sembahyang seorang-seorang lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Teruslah baca doa. Okey. Tapi kalau kita bersama imam, zikir kita panjang sikit. Banyak kita baca tu. Ke macam mana tuan-tuan? Tuan-puan semua macam mana? Betul tak? Kalau kita berjemaah ni sama imam ni panjang sikit. Zikir kita kalau seorang-seorang ni zikir kita pendek. Betul tak? Betul, Ustaz. Pengalaman macam mana? Itu sama je? Tak sama, Ustaz. Biasa tak sama. Kita kalau seorang-seorang ni nak cepat je. Okey? Lepas pada tu kita ba'diyah pula. Sebab kalau kat ni kita lebih rajin. Apabila ba'diyah kalau kat masjid ni kita lebih rajin daripada kat rumah. Kat rumah ni kadang payah. Yang fardu je lah. Ba'diyah qabliyah ni payah sikit. Pada orang yang dapat buat tu alhamdulillah. Okey? Lepas tu dia pun keluar daripada masjid. Keluar masjid, melangkah kaki kiri. Lepas tu baca doa pula. Okey, doa keluar masjid. Okey. Kalau kita gabung semua tu, adakah 27 kali ganda? Lebih, Ustaz. Berapa agak-agak? Saya rasa nak kata juta pun lebih pada juta. Bukan 27 tu, mungkin juta. Bayangkan kalau kita terlepas solat berjemaah di masjid. Ni benda orang lelaki lah, orang perempuan dia istimewa sikit. Orang perempuan ni mudah bayar kat rumah pun dapat pahala banyak. Nak masuk pahala pun, nak masuk syurga pun mudah. Maka orang lelaki ni payah sikit. Banyak benda kena tanya. Okey. Ini orang perempuan walaupun tak pergi masjid, mungkin pahala dia lebih banyak pada orang lelaki pergi masjid. Contohnya lah. Okey, sembahyang subuh besok. Isteri yang kejutkan suami. Bang. Ni subuh ni, pergi. Suami pun dia siap lah pergi solat. Okey. Dengan sebab isteri yang kejutkan, suruh dia pergi. Suami pun pergilah sembahyang kat masjid. Okey. Maka oleh kerana isteri yang gerakkan, maka isteri mandalla ala khairin kafa'ili, siapa yang menunjukkan pada kebaikan kepada seorang untuk melakukan, dia dapat pahala macam orang tu buat juga. Jadi Cik Abah ni pergilah sembahyang masjid, dapat pahala berjemaah banyak dapat. Okey, pahala seumpamanya kan dapat pada isteri. Tapi isteri lebih lagi. Sebab isteri sembahyang lagi, selain sembahyang subuh kat rumah pula. Yang tu suami tak dapat. Banyak isteri lah macam tu.
Okey. Okey. Jadi kalau kita faham benda ni, kita nampak ya Allah, ruginya kalau orang lelaki ni lah ya. Ruginya kalau tak pergi masjid. Walaupun satu waktu. Alhamdulillah sekarang dah lebih ramai yang dibenarkan di masjid untuk pergi. Ada yang sampai 50, ada yang sampai 100 orang. Jadi kat surau dapat 50. Okey. Jadi ada peluang pergilah. Kadang-kadang kita tengok surau-surau ni tak sampai pun 50 yang pergi. Sedangkan ada kota tu 50. Walaupun tadi kita kata bahawa solat berjemaah ni maksimumnya tak ada jumlah yang maksima. Tapi musim Covid ni adalah jumlah yang maksima, ada yang 50, pernah pada satu masa sampai 15. Ada satu masa sampai 6 orang. Okay, yang pernah sebelum-sebelum ni. Macam mana? Tapi asalnya memang tak ada kota. Okey, Nabi SAW tidak pernah tinggal solat jemaah. Maksudnya ialah solat fardu. Tak pernah. Bila dia mula solat berjemaah di Madinah tu, tidak pernah ada riwayat Nabi solat seorang-seorang dalam solat fardu. Kemudian orang yang solat berjemaah ini disayangi Allah dan para malaikat. Siapa yang solat jemaah ni Allah sayang. Malaikat menurunkan rahmat. Kemudian yang seterusnya ialah digeruni oleh syaitan. Syaitan pun gerun juga pada orang solat jemaah ni. Orang yang konsisten solat jemaah ni, syaitan pun takut juga. Bukanlah maksud syaitan tak boleh nak tipu, boleh. Ramai je orang solat jemaah kena tipu. Tapi walau macam mana pun maksudnya kalau dah betul-betul lah dia menjaga solat jemaah dia tu, insya-Allah syaitan pun payah juga nak masuk kat dia. Hikmah solat jemaah. Hikmah solat jemaah yang pertama, melatih umat Islam mematuhi ketua. Okey, ketua kita imam. Kita tak boleh buat lain pada imam. Okey, imam tak takbiratul ihram lagi. Mana boleh kita takbiratul ihram? Ketua macam tu lah, macam orang buat pembarisan lah. Kalau ketua dia tak buat, orang lain tak boleh buat. Kena patuh pada ketua. Imam rokok baru boleh rokok. Jangan rokok dulu. Supaya patuh pada ketua. Yang kedua ialah melatih umat Islam berdisiplin. Okey, melatih umat Islam berdisiplin. Berdisiplin dalam mematuhi ketua, dalam meluruskan saf. Berdisiplin tu. Kita semayang lurus. Sebab tu tidak ada umat lain yang lebih berdisiplin daripada umat Islam. Cuba buatlah. Contohnya lah. Okay. Boleh tak kita kumpulkan satu kumpulan manusia, okay, contohnya 100 orang, suruh dia berbaris lurus, dia akan memakan masa. Itu kalau sekiranya kalau 100 orang. Kalau kita nak suruh seseorang, satu kumpulan manusia yang berjumlah 1,000 untuk buat barisan, sangat susah. Sangat susah. Kalau orang tu jumlah dia beribu-ribu, buat announcement, okey semua berbaris, sangat lagilah susah. Apatah lagi kalau sekiranya mereka dari berbagai bangsa dan berbagai bahasa. Kita buat announcement, dia orang tak faham. Maka jangan harap mereka akan berbaris. Tapi kalau sekiranya orang Islam, orang 1000 sekalipun, dalam masa 5 minit je, mereka akan siap berbaris. Imam tak kata apa pun. Okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal qomat je. Terus.
orang akan berbaris. Walaupun jumlahnya ribuan orang. Walaupun mereka tak faham bahasa dia, apa yang orang yang jadi imam itu, tapi mereka akan berbaris. Mereka akan berdisiplin. Yang ketiga, menimbulkan rasa persamaan antara umat Islam. Kita akan rasa sama. Okey? Kita akan duduk di saf yang pertama, saf yang sama. Tak kira lah. Ke kalau dia jadi raja, dia boleh duduk depan. Oh, dia kata aku ni raja agung, jadi aku kena duduk depan imam. Boleh ke macam tu? Dia tetap akan duduk belakang imam, akan tetap satu saf yang sama dengan orang lain. Apa jawatan sekalipun, kena sama dengan orang lain. Dia tak boleh rasa, oh aku ni bos, aku kena duduk depan. Tak boleh. Kecuali kalau dia jadi imam lah. Kita rasa sama aja. Yang keempat, membuka peluang berkenal-kenalan. Kalau kita sayat solat berjemaah di masjid, kita akan buka peluang kita untuk kenal dengan orang yang hadir kat masjid tu. Lebih-lebih lagi kita duduk di taman-taman, di bandar-bandar, pinggir bandar ni, kita tak kenal orang yang duduk satu taman dengan kita. Okey. Kadang-kadang satu lorong dengan kita pun kita tak kenal, tak pernah jumpa. Dia keluar kerja, kita keluar kerja. Kita balik malam, dia pun balik malam. Tak jumpa-jumpa. Hari Minggu, kita duduk kat rumah kita, ataupun keluar, dia pun keluar. Jadi payah. Kita kadang tak kenal. Bila pada peluang bersembang, jumpa solat berjemaah. Kadang-kadang ada orang baru pindah, kita tak tahu pun. Ada orang baru pindah kat taman kita tak tahu pun. Yelah, orang pindah tak kan nak beritahu kat kita. Kita jumpa mana? Tengok-tengok, siapa ni tak pernah tengok pun kat surau ni. Kita pun kenal-kenalan. Dari mana? Oh, saya baru pindah sini, duduk rumah sekian-sekian, lorong sekian. Oh, gitu. Kita pun berkenal-kenalan. Kalau dia tak pergi surau, tak pergi masjid, tak kenal. Memupuk persaudaraan. Jadi apabila kita kenal, berkenalan, kita ni akan ada memupuk persaudaraan. Okey. Sebab tu orang yang berjemaah masjid ni, mereka ni bersaudara, mereka rapat antara satu sama lain. Lepas solat, mereka bersalaman, bersembang dan sebagainya. Memupuk persaudaraan. Kalau tidak ada tempat pertemuan yang begini, macam mana? Menumbuhkan rasa sosial. Memanglah kita bersosial lah di situ. Bergaul dengan orang ramai. Menunjukkan bagaimana sikap kepimpinan dalam Islam. Sebagai imam, okay, macam mana dia menunjukkan sikap kepimpinan dia. Imam ni dia kena orang yang boleh jadi pemimpin, orang yang baik, orang yang ialah bagus, tak boleh orang sembarangan jadi imam. Kemudian menunjukkan sikap demokrasi yang bertanggungjawab. Sebabnya apabila imam buat salah, kita boleh tegur. Bukan apabila imam dia boleh buat apa saja, dia salah boleh tegur. Okey. Bahkan boleh ganti dia jadi imam. Kalau dia salah. Ataupun dia batal, boleh ganti jadi imam. Macam demokrasi juga. Jadi itu antara hikmah solat berjemaah ni. Kadang-kadang satu lagi, kadang-kadang kita tak sedar pun ada orang taman kita ni sakit. Kecuali apabila kita pergi masjid ataupun surau. Kita tengok dia tiap-tiap hari ada solat. Lepas tu tengok-tengok tak ada. 2-3 hari tak nampak. Kita pun tanya orang mana yang si Fulan ni. Oh, sakit, ada kat hospital, kena COVID. Ataupun dan sebagainya lah, sekarang COVID lah. Oh, itu. Atau kalau tak COVID, boleh kita peluang pergi ziarah dia. Dia begitu juga. Mungkin dia meninggal dunia. Kat masjid kita tahu. Dah meninggal dah. Innalillahi. Tapi kalau kita tak pergi masjid, tak tahu pun ada orang meninggal. Jadi di situ banyak hikmah solat berjemaah ni. Bukan solat berjemaah kat rumah, solat jemaah di
di tempat solat berjemaah di masjid. Hukum solat berjemaah. Solat jemaah hukum dia fardu kifayah untuk satu qaryah. Mana ada satu qaryah, satu kampung, fardu kifayah. Kalau tak ada orang solat berjemaah dalam kampung tu, semua orang kampung tu berdosa. Dan sunat muakkadah untuk individu selain solat jemaah, solat Jumaat. Kalau nisbah pada seseorang, oleh kerana kita kata dia fardu kifayah, maknanya tak wajib semua orang buat. Okay. Kalau tidak jadi fardu ain pula. Tapi hukum dia sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut kepada setiap individu. Selain solat Jumaat. Solat Jumaat itu fardu wajib berjamaah. Itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain kepada orang lelaki. Solat Jumaat. Tapi berjamaah lah solat Jumaat ni. Sebahagian ulama mengatakan fardu ain untuk lelaki. Ada mazhab yang mengatakan bahawa solat berjemaah inilah fardu ain, bukannya fardu kifayah. Maksudnya apabila fardu ain, kalau dia solat seorang-seorang dia berdosa, sembahyang dia sah. Sampai begitu. Jika satu kawasan tidak dizahirkan solat jemaah, satu kampung, satu kawasan, solat jemaah berjamaah ni tidak zahir. Apa maksud tak zahir? Kalau orang luar masuk kampung tu tak nampak bahawa ada orang kampung ni solat berjemaah. Kemungkinan ada tapi dalam rumah orang tak nampak. Jadi orang masuk orang tak tahu orang kampung ni solat jemaah ke tak. Sebab solat jemaah ni biasa orang buat kat surau masjid. Jadi kalau tak ada surau masjid, maknanya orang kampung ni solat jemaah ke tak. Jadi kalau tidak dizahirkan ke semua penduduk kawasan itu berdosa. Dan pemerintah wajib bertindak mengatasinya. Jadi wajib pada pemerintah untuk pergi ke kampung tu, usahakan supaya mereka ni kena suruh untuk solat berjemaah. Kalau tidak, semua berdosa. Okey. Nabi SAW pernah mengancam untuk membakar rumah orang yang meninggalkan solat berjemaah. Yang ini kita dah sentuh pada minggu lepas. Kalau ancaman Nabi kata, kalau bolehlah aku nak supaya orang ganti tempat aku jadi imam dan aku akan pergi ke setiap rumah cek. Lepas kita cek lah. Tengok kalau ada rumah tu orang lelaki yang tak pergi solat berjemaah, aku nak bakar rumah dia. Tapi Nabi tak buatlah, itu amaran. Kalau buat sungguh, kalau zaman sekarang kalau buat, rasanya banyak rumah yang terbakar daripada tak terbakar. Sebab kalau kita perhatikan, kalau sembahyang jemaah tu, berapa orang je. Orang kampung, orang taman tu bukan main ramai. Tapi solat berjemaah ada satu saf pun tak cukup. Tak penuh satu saf tak penuh. Mana pergi ramai-ramai tu? Hari kerja boleh ada kata, dah kerja, macam mana nak pergi? Dah hari cuti pun sama juga, tak pergi juga. Okey, kisah Abdullah bin Umi Maktum. Yang ni kita dah sentuh pada minggu lepas. Abdullah bin Umi Maktum ni seorang buta yang minta excuse daripada Nabi SAW untuk tidak berjemaah. Orang buta minta excuse dengan Nabi untuk tidak solat berjemaah. Dia ni memang orang yang sentiasa solat berjemaah. Tapi dia pergi, ada orang pimpin dia lah pergi. Jadi suatu hari dia minta kepada Nabi SAW supaya minta excuse lah supaya tak solat jemaah. Dan dia pergilah hujah dia. Saya dah bincang mana antara hujah dia ialah yang pertama dia kata aku ni orang buta. Yang kedua rumah aku jauh. Yang ketiga orang yang pimpin aku tu ada sisih faham dengan aku. Jadi tak seronok dah nak minta dengan dia. Jadi pimpin aku je datang ke masjid ni. Dia macam tu dia kata untuk memudahkan aku solat rumah je lah. Nabi tanya dia, kamu dengar dah ayat solat? Dia kata dengar. Kalau dengar tiada uzur kepada kamu. Mana pergi juga. Jadi kepada kita yang tak buta ni lagi-lagi lah. Sorry lah kalau ada antara kita ni yang buta kan. Okey. Keuzuran dari solat jamaah. Solat berjamaah tidak boleh ditinggalkan. Orang lelaki
Tak boleh tinggal solat berjemaah. Maksud ditinggal solat berjemaah ni solat jemaah kat masjid. Tak boleh tinggal. Tiap waktu kena pergi. Kalau ada kemampuan untuk pergi. Tak boleh tinggal. Jangan duk buat hujah. Saya sembahyang berjemaah juga. Bukan tak sembahyang jemaah, saya sembahyang kat rumah. Jadi saya jadi imam. Kemudian isteri jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Jadi saya solat berjemaah juga. Dia kata, saya tak pergi masjid lah, tapi solat jemaah kat rumah. Ini bukan masa Covid lah ni. Tak cukup. Tak terlepas dia tu. Kalau adalah suami yang jenis macam ni, bukan kita kata tak bagus, bagus. Sebab dia dah solat berjemaah kat rumah dia, cuma dia tak nak pergi masjid je. Jadi memang suami ni memang suami yang solehah lah. Bukan solehah lah. Maknanya isteri bolehlah bagi hadiah telekung kat dia. Sebab sembahyang kat rumah. Sebab sembahyang kat rumah ni untuk orang perempuan. Ini berdasarkan dalil berikut. Bahawa tak boleh kita tak pergi. Kalau masuk waktu azan kena pergi. Nabi SAW bersabda, man sami'an nida'ah falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan tetapi tidak hadir, maka tiada solat baginya, melainkan dengan keuzuran. Siapa yang dengar azan tapi tak pergi, kata Nabi, tak pergi ke masjid tu solat, tiada solat baginya. Apa maksud tiada solat baginya? Super macam tak solat lah Ustaz. Dari maksudnya macam tu lah, tapi nak kata tak solat, dia orang solat. Pahala tak? Maka kita dalam mazhab kita mengatakan tiada sempurna solatnya. Solat dia tak sempurna. Dia nampak tak besarnya solat jemaah tu di masjid tu kepada lelaki. Sebab Nabi kata siapa dengar azan tapi tak pergi, tiada solat baginya. So tu. Kenapa? Cuba bayangkan begini. Kita dengar dalam azan tu dia kata apa? Hayya 'alas solah. Apa makna hayya 'alas solah? Hayya 'alas solah. Jom. Bahasa kita jom. Mari sembahyang. Mari sembahyang kat mana? Mari kat masjid itulah tempat dilaungkan azan tu. Hayya 'alas solah. 2 kali setiap waktu. Maknanya dalam satu hari 10 kali dipanggil hayya 'alas solah, jom mari sini kita sembahyang. Siapa yang panggil sebenarnya tu? Yang panggil dia kata Tok Bilal lah panggil. Memanglah Bilal panggil, tapi Bilal panggil tu bagi pihak siapa? Bilal panggil tu bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud hayya 'alas solah ni seolah Allah kata, wahai hamba-Ku, datanglah ke rumahku ini. Macam tu, wahai hamba-Ku, datang ke rumah aku ni. Kan masjid tu rumah Allah. Datang ke rumah aku ni untuk solat. Seolah-olahnya begitu. 10 kali satu hari. Tiba-tiba si hamba Allah ni buat tak tahu. Allah panggil dia buat tak tahu. Jadi hamba apa macam tu? Cuba kita buat satu analogi dunia lah. Okey. Contohnya macam ni lah. Kita kerja dengan satu company. Bos nak jumpa kita. Untuk meeting lah dengan kita. Okey. Di dalam satu bilik lah, bilik meeting. Bos nak jumpa. Adakah bos tu akan panggil kita sendiri direct? Macam tu ke? Tak. Tak. Dia siapa yang akan panggil? Setiausaha. Sekretari dia. PA dia akan panggil.
Okey. PL pun panggil. Okey, cik, ni bos nak jumpa di bilik meeting. Sekejap, pukul sekian. Cik diliput pergi. Dia tak pergi. Dia tak pergi. Lepas tu, pada bulan depan, bos panggil lagi. Ni dia tak adalah tiap-tiap hari, yang bulan depan bos panggil lagi. Tak pergi lagi. Tak pergi lagi. Lepas tu, panggil kali 3, tak pergi lagi. Tiba-tiba, dia ni, pekerja ni akhir tahun, dia pun pergi jumpa dengan bos, dia kata, bos, saya nak minta bos naikkan gaji saya. Agak-agak bos tu kata apa kat dia? Paling kurang bos tu kalau dia tak marah lah, bos kata, banyak cantik punya muka. Aku panggil meeting pun tak datang, tiba-tiba nak minta naik gaji. Macam tu lah lebih kurang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah nak banding ya. Allah panggil kita berkali-kali, setiap hari 10 kali. 1 bulan 10 kali 30, 300 kali Allah panggil. Tapi sebulan tu sekali pun dia tak pergi. 300 kali Allah panggil tu. Bukan Allah panggil sendiri. PA dia lah, Tok Bilal tu. 300 kali panggil, tak pergi-pergi. Tiba-tiba si hamba ni doa, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Banyak cantik punya muka. Allah panggil pun tak nak pergi, tiba-tiba minta syurga. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita nak buat bandingannya. Maha suci Allah daripada apa bandingan. Tapi macam itulah. Kalau kita buat logiknya macam itulah. Allah panggil kamu tak nak pergi, tiba-tiba kamu minta syurga. Apa kamu ni? Meeting bos panggil kamu tak nak pergi, tiba-tiba minta naik gaji. Apa ni? Jadi, siapa dengar azan, kena pergi. Melainkan dengan keuzuran. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tak ada uzur, kena pergi. Apa uzurnya? Keuzuran dari solat jemaah. Kalau ada uzur ni, tak apalah tak pergi. Yang pertama, hujan lumpur. Hujan lumpur ni hujan yang, ataupun kata hujan ribut lah boleh juga. Hujan lumpur, tempat yang berlumpur. Kalau kita pergilah jalan kaki ke situ tu, mungkin kaki kita akan masuk dalam lumpur lah. Nak pergi ke masjid tu. Ketika itu, tak apalah uzur lah tu. Jalan becok sangat, tak nak pergi. Yang kedua, angin kuat ataupun angin ribut. Kalau mana kau nak pergi ni memang mungkin bahaya, mungkin pokok akan tumbang, mungkin payah kan nak pergi. Itu tak apa. Uzur lah tu. Malam yang gelap, gulita. Ni kalau zaman dulu kan, malam gelap sangat, jalan pun tak nampak. Kerana kita tersepak apa ke, ada binatang buas ke. Ni cerita zaman dulu lah. Zaman sekarang ni rasanya tak gelap kot. Mana-mana pun ada lampu. Maka payah juga nak ambil alasan ni. Ni kalau nak pergi sembahyang isyak lah ni. Sembahyang maghrib masih terang lagi. Sembahyang isyak ni gelap. Sembahyang subuh pun gelap lagi. Tapi zaman sekarang mana ada gelap. Semua cerah. Dia tak boleh lah nak ambil alasan ni. Malam yang gelap. Kecuali duduk kampung. Bateri tak masuk. Kampung tu pendalaman sangat. Gelap gulita. Nak pergi ke lampu-lampu semua tak ada. Mungkinlah. Siang yang sangat panas. Kalau kat kita tak adalah cuaca panas ni. Ni nak pergi jalan ke masjid ni jauh. Waktu cuaca sangat panas. Tu boleh jadi alasan. Kalau kat kita ni mana ada panas macam tu. Kita cuaca alhamdulillah sederhana aje. Yang keseterusnya terlampau sejuk. Salji turun. Sejuk sangat. Tak larat kita nak jalan ke masjid tu. Bolehlah. Ataupun tak turun salji tapi cuaca sangat sejuk. Ada tempat yang cuaca sangat sejuk, salji tak ada. Pun ada macam tu. Alhamdulillah negara kita Malaysia ni tak adalah macam tu. Tak boleh juga ambil alasan ni. Apa lagi alasan boleh pakai supaya tak boleh pergi, tak payah pergi masjid ni. Terpaksa membuang air besar atau air kecil. Okey. Tapi sekejap je.
Kalau nak buang air kecil tu sekejap je. Kencing sekejap boleh pergi. Tapi kalau air besar ni mungkinlah kita dah azan tu baru terasa. Bunyi azan tu baru terasa nak buang. Masuk toilet sembelik pula tu lama makan masa. Jadi memanglah lepas habis dah, terlepas dah waktu, maknanya pergi masjid tak ada orang dah lah. Masa tu tak apa. Uzur dah tu. Tak boleh, tak payah pergi solat Jumaat lah. Tapi walaupun tak boleh solat Jumaat kat masjid, cubalah solat Jumaat kat rumah. Lapar dan dahaga. Lapar ataupun dahaga. Orang dah azan tapi apa sangat tak ada makanan ni. Okey, makanan yang dimasak baru nak siap ni. Okey, maka kita pun tunggulah sebab lapar sangat. Kalau dahaga sangat, dahaga sekejap je. Minum berapa teguk boleh pergi. Okey, lapar lah, lapar. Lapar sangat ni. Ataupun makanan dah terhidang. Boleh juga dia keuzuran. Kita nak kata lapar sangat, tak juga. Tapi lapar lah. Tapi makanan dah terhidang. Kita dah masuk ni maghrib. Waktu maghrib contohnya. Makanan isteri baru masak. Dah terhidang pula tu. Tengok-tengok pula makanan favourite pula dah. Okey, tengok udang galah pula tu. Contohnya lah kan. Jadi bertambahlah laparnya. Maka kalau dah makanan terhidang, kalau masuk waktu dengar azan tu makanan baru dihidangkan, maka makan dulu. Dan makan janganlah terburu-buru, makan biasa je. Dan kemungkinan kita akan terlepas solat. Tapi jangan buat tiap-tiap hari macam tu. Kata bila nak dapat solat waktu tu, itu kebetulan begitu. Okey. Tak apalah. Terlepas itu dia keuzuran tu. Yang seterusnya ialah takut. Takut nak pergi masjid. Kenapa? Tengah jalan tu ada orang kata singa daripada zon negara terlepas. Duk merayau dah kampung tu. Kan nanti kan kena nanti. Ataupun orang kata ada ular besar depan tu. Ular bahaya. Dan apa-apalah. Ataupun ada gangster tengah tepi jalan tu. Nak pergi takut. Dan sebagainya. Jadi kalau takut, tak boleh. Jadi, keuzuran lah. Yang ni yang biasa ada ni, itu keuzuran di solat jemaah ni yang biasa berlaku ialah sakit. Sakit tengok sakit lah. Bukan sebarang sakit. Bukan sebarang sakit. Kenapa tak pergi masjid tu? Sakit kaki lah. Tadi tersepak batu ni. Melecet ni. Dia tak pergilah masjid sakit. Tu sakit yang boleh diurus. Dah pergi tu. Kenapa tak pergi masjid? Tadi siang bawang. Tolong bini siang bawang terluka sikit. Kat tangan kena pisau. Sakit ni. Tak pergi masjid. Itu tak kena pergi. Jadi tengok sakit lah. Sakit macam tu. Sakit yang sangat. Yang menyebabkan kita payah nak pergi. Demam. Dan sebagainya. Terlantar. Tak boleh nak sakit kepala sangat-sangat. Lu pergi tu huyung hayang rasa. Dan sebagainya. Sakit-sakit yang begitu tak apalah. Tapi sakit sikit-sikit. Kena pergi. Okay. Itu antara keuzuran yang kita boleh pakailah. Kalau ada uzur yang macam ni, okey. Tak payah pergi. Tapi kalau tidak ada apa-apa uzur, kena pergilah. Okey. Itu yang termasuk dalam hadis Nabi kata tu. Siapa yang mendengar azan tapi dia tak pergi, tiada solat baginya kecuali kerana uzur. Apa dia uzur? Ni dia uzur. Kalau tak ada uzur ni, kena pergi. Kalau tidak, la solata lahu, tiada solat untuknya. Okey, habis itu. Siapakah yang boleh jadi imam? Istilah solat berjemaah. Siapa yang boleh jadi imam?
Ini belum masuk pada kemampuan lagi ni. Okey, ini secara umum lah. Yang pertama ni imam lelaki jika makmum lelaki. Makmum lelaki. Mesti imam lelaki. Yang kedua, jika makmum lelaki dan perempuan, maka imam wajib lelaki. Walaupun ada orang perempuan nak sama rata dengan lelaki, dia kata lelaki boleh jadi imam, kenapa perempuan tak boleh jadi? Maka dia pun jadilah imam juga, macam Aminah Wadud tu. Tu antara yang pelik-pelik berlaku zaman sekarang. Makmum lelaki dan perempuan, imam mesti lelaki. Imam lelaki, jika makmum perempuan, boleh imam lelaki. Begitu juga kalau makmum tu khunsa. Khunsa ni ada 2 alat. Okay. Ada, tapi jarang berlaku lah. Okay. Kalau ada 2 alat ni, lelaki perempuan, dia berlaku dua-dua kan untuk dia. Maka imam dia kena lelaki. Imam perempuan, jika makmum perempuan saja. Makmum perempuan saja, baru boleh jadi imam. Itu tentang imam. Siapa boleh jadi imam? Bukan sifat imam lagi, ini siapa boleh jadi imam dulu. Syarat sah imam. Okey, ada beberapa syarat sah imam. Nak jadi imam kena ada syarat. Yang pertama, Islam. Tidak sah solat yang diimamkan oleh seorang kafir. Ini jelas lah. Okey, orang kafir pun tak nak jadi imam. Yang kedua, berakal. Tidak sah solat yang diimamkan oleh seorang yang gila, seorang yang mabuk dan sebagainya. Kena berakal tu imam tu. Tetapi ada dalam sejarah zaman Nabi SAW, ada dalam sejarah zaman Nabi SAW, imam sembahyang dalam keadaan mabuk. Pernah dengar tak cerita tu? Tak pernah. Tak pernah. Ada kes. Okey. Kes dalam kes pengharaman arak. Pengharaman arak. Khamar. Okey. Masa kat Mekah, khamar tidak diharamkan. Orang Islam boleh minum. Arak ni dia diharamkan berperingkat-peringkat. Arak diharamkan peringkat-peringkat, dia tak haramkan strict macam tu. Sebab apa, arak ni dah jadi akar umbi dalam masyarakat Arab dah. Memang mereka dah jadi kebiasaan mereka dah minum arak ni. Jadi Allah SWT apabila dia nak tegas satu benda yang dah begitu, dia tak buat secara mendadak. Dia peringkat-peringkat. Okey, mula-mula turun ayat apa tau? Turun ayat iaitu Allah sebut nama wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Itu ayat pertama tentang arak. Daripada buah anggur, daripada buah kurma dan anggur, kamu buat tattakhiduna minhu sesuatu yang memabukkan dan rezeki yang baik. Allah sebut macam tu. Itu pertama ayat tu tentang arak. Iaitu daripada buah kurma dengan buah anggur tu boleh jadi sesuatu yang rezeki yang baik dan boleh buat sesuatu yang memabukkan. Orang Islam boleh minum arak kat Mekah. Lepas tu turun ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini kat Madinah dah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan juga judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihim. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah bahawa pada keduanya itu qul fihima ismun kabirun, dosa yang besar ataupun mudarat yang besar. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, dan ada manfaat untuk manusia. Allah kata arak dan judi itu ada mudarat besar dan juga ada manfaat untuk manusia.
Jadi judi dengan arak ni ada manfaat lah. Ya. Siapa kata tak ada manfaat? Mana manfaat judi dengan arak? Ada tak manfaat judi dengan arak? Ada ke tak ada? Tak tahu, Ustaz. Adalah, sebab Allah kata ada. Jangan menafikan Allah sebut. Allah kata, wa manafi'un linnas. Pada keduanya ada manfaat untuk manusia. Adalah manfaatnya. Apa manfaatnya? Oh, manfaatnya. Siapa jadi tokai judi arak kaya, oi. Mana ada orang jadi tokai arak dengan judi tak kaya? Semua kaya. Besar-besar pula tu kilang dia. Kilang kat Shah Alam tu main besar. Pak judi kemarin Genting Highland tu main besar. Kedai ekor tu pemain banyak. Siapa jadi memang kaya. Itulah manfaat dia. Ada lagi manfaat lain. Kalau arak tu ada manfaat lain. Apa manfaat lain pada arak? Contohnya kalau seorang tu dia ni kedekut, nak suruh dia jadi pemurah, biar dia mabuk, bagi minum arak. InsyaAllah dia akan jadi pemurah lah. Sebab dia dah tak sedar apa benda semua, nak sedekah belaka. Masa tu dia dah tak sedar. Okey. Jadi itu yang kedua, Allah tak haramkan arak. Jadi orang Islam minum. Minum apa? Dia kata kami nak ambil manfaat je. Bukan nak ambil mudarat. Minum. Okey. Lepas tu, di Madinah juga berlaku satu peristiwa. Seorang hartawan bilioner, ada seorang sahabat bilioner lah, Abdul Rahman bin Auf. Okey, dia buat satu majlis kenduri lepas asar. Dia panggil sahabat-sahabat datang makan. Kemudian dia habis makan tu dia jamu arak. Madinah ni dia jamu arak. Dia apabila minum arak masing-masing mabuk. Minum arak. Lepas tu masuk maghrib. Apabila masuk maghrib, walaupun dah kadang mabuk-mabuk ni pun mereka sedar kena sembahyang maghrib. Jadi adalah yang qomat. Qomat seorang jadi imam. Dalam keadaan mabuk ni jadi imam. Dia pun baca. Okey. Dia baca apa dalam lepas baca Fatihah tu baca surah Qul-Ya. Dia pun kata, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'bud. Dah berubah dah makna dia. Dia kata, katakanlah wahai orang kafir, kamu sembah apa yang aku sembah. Aku juga sembah apa yang kamu sembah. Dia pun duk ulang-ulang dia sama. Okey. Jadi mereka sembahyang dalam keadaan mabuk. Okey. Tahu tak siapa jadi imam yang mabuk tu? Tahu tak? Pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah. Ada riwayat menyatakan imam yang mabuk tu ialah Sayyidina Ali. Ada riwayat yang menyebut begitu. Okey. Jadi tu mulai tu apa ni sahabat minum arak. Masa tu arak belum haram. Okey. Turunlah ayat apa pada tu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai okey. Apa dia kata? Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Sebab orang mabuk ni dia tak sedar apa yang dia ucapkan. Tak boleh sembahyang dalam keadaan kita tak sedar apa yang kita ucapkan. Itu orang mabuk. Jadi Allah kata wahai orang beriman, jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu sedar apa yang kamu baca. Jadi makna ayat ni adakah mengharamkan arak ke tak? Tak. Ayat ni kata jangan solat dalam keadaan mabuk. Jadi sebahagian sahabat yang masih kedara arak ni, dia orang minum arak
pada waktu malam. Lepas isyak dia minum arak. Pasal apa? Subuh lambat lagi. Sempat sedar dulu daripada mabuk tu. Jadi sembahyang subuh dah keadaan tak mabuk. Ataupun minum arak lepas waktu subuh. Zuhur lambat lagi. Jadi taklah mabuk masa sembahyang zuhur tu. Ini dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Jangan sembahyang dah keadaan mabuk. Mabuk tu makna apa? Tak sedar apa sehingga kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Okay. Kita ni lebih kurang orang mabuk je sembahyang. Kita ni kadang-kadang kita macam orang mabuk sembahyang. Pasal apa? Kita tak sedar apa kita baca. Fikiran kita ke lain. Mulut kita mengucap baca, kita tak sedar apa yang kita baca. Lebih kurang je dengan orang mabuk tadi. Ada tak macam tu kita solat? Kadang-kadang. Taklah semua, kadang-kadang. Ada tak? Tak ingat apa benda kita baca. Sebab apa? Kita hanya rutin. Kita tak sedar pun. Kita Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ingat tapi fikiran kita melayang entah ke mana. Habis baca kita rokok lah. Dan rokok pun masih fikiran kita masih berjalan lagi. Okay. Ingat benda lain. Jadi kita sembahyang dan kadang kita tak sedar apa kita baca. Okey, lepas pada itu turun ayat berlaku peristiwa lain pula. Ada seorang sahabat dia buat kenduri juga. Buat kenduri, lepas tu mabuk. Bila mabuk, dalam majlis itu ada orang Muhajirin dan ada orang Ansar. Muhajirin dengan Ansar ni masing-masing baca syair. Orang Muhajirin menghentam Ansar, dia orang mabuk. Dia tak apa sedar sangat, dia baca syair yang menghentam Ansar. Orang Ansar juga marah, balas. Jadi berlaku perbalahan, ada orang Ansar tu dia hentak ke muka salah seorang orang Muhajirin, orang sahabat, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ke apa, kena sampai luka, berdarah. Jadi bila begitu maka turunlah ayat yang last, yang terakhir, okey, yang menyatakan bahawa tentang pengharaman arak. Ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Okey, sungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib itu adalah daripada amalan syaitan. Najis daripada amalan syaitan, maka jauhilah. Itu yang step yang terakhir untuk pengharaman arak. Yang mana ada berlaku sebenarnya sahabat yang jadi imam dalam keadaan dia mabuk. Tapi masa itu belum diharamkan arak lagi. Okey, yang ketiga baligh. Okey. Sebahagian ulama mazhab kita menyatakan bahawa baligh adalah syarat. Mana tidak sah kalau sekiranya imam itu belum baligh. Tapi sebahagian ulama berpendapat dalam mazhab kita juga tak semestinya baligh, memayyiz sudah cukup. Okey. Memayyiz sudah cukup. Manakala ada budak-budak yang belum baligh lagi. Umur 10 tahun, 11 tahun, dia belum baligh lagi tapi bacaan dia hafiz pula. Kadang-kadang orang bagi peluang dia jadi imam. Memang ada imam budak-budak. Tapi dia baca elok. Mana itu sebahagian mazhab imam ulama kita menyatakan bahawa memayyiz sudah cukup. Ada yang mengatakan tak, mesti kena baligh. Tapi saya lebih berpandangan memayyiz dah cukup lah. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri sebenarnya. Lelaki yang sejati. Ini syarat nombor 4. Lelaki yang sejati sekiranya yang menjadi makmum itu adalah lelaki. Okey. Lelaki yang sejati sekiranya yang menjadi makmum itu adalah lelaki. Ada ke lelaki yang tak sejati? Ada. Okey. Lelaki yang tak sejati macam dia jadi khunsa kan, tapi lebih kepada lelaki. Ni tak sejati lelaki macam ni. Jadi kena biar lelaki sejatilah menjadi makmum. Okey. Kalau sekiranya yang menjadi imam, yang menjadi makmum adalah lelaki. Tapi kalau dua-dua tu khunsa, tak apa lah. Imam pun khunsa, lelaki pun khunsa, tak apa lah. Makmum pun khunsa, itu lain cerita.
Jadi kalau lelaki yang khunsa, lelaki lah, tak boleh. Ini yang lelaki yang sejati. Yang kelima, bersih daripada hadas dan kekotoran sama ada pada badan atau pakaiannya. Bersih daripada hadas dan kekotoran sama ada pada badan atau pakaiannya. Okey, ini syarat kelima. Maknanya kalau dia ada hadas ataupun dia ada najis, hadas dan najis bukan kekotoran, sebab kekotoran ni kalau tak najis tak apa. Contohnya tu imam tu kat pakaian dia tu ada hingus contohnya, dia masih sah jadi imam. Hingus kan kotor tapi dia tak najis. Okey. Jadi bersih daripada hadas dan juga najis sama ada pada badan atau pakaiannya. Yang kelima. Yang keenam, baik bacaannya dan mengetahui rukun-rukunnya. Itu syarat sah yang keenam. Ialah imam tu bacaan dia baik. Orang belajarlah. Dan mengetahui rukun-rukunnya. Okey. Baca sedap, baca baik. Nampaklah baru bertajwid dia ni. Bukan orang yang tak belajar, orang yang belajar. Sebab orang tak belajar kan tahu baca pun terkenal. Allah teruknya baca. Okey. Dan mengetahui rukun-rukunnya. Rukun-rukun solat tu dia tahu. Yang ketujuh, keadaan yang bukan makmum. Okey. Yang ketujuh ni bukan makmum. Okey, kalau dia ikut orang, depan dia ikut orang, lepas tu kita pun ikut dia. Okey. Lepas tu baru kita sedar memang tak boleh lah. Maknanya kita biar kena ikut imam, bukannya ikut orang makmum kepada orang lain. Okey. Bukan makmum. Yang ke-8, imam mesti seorang yang fasih menyebut huruf-huruf di dalam Quran dan makhrajnya. Ini maknanya orang belajar tajwid jugalah. Dia fasih. Sebut huruf-hurufnya, makhrajnya betul. Sebab kita dah belajar Al-Fatihah kan. Kalau makhraj tak betul macam mana? Untuk imamnya dia, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan terbalik. Sedangkan ya alhamdulillah. Baca nampak bunyi macam sedap. Tapi ha ditukar dengan ha. Dia memberi makna yang teruk. Kalau alhamdu tu segala puji, alhamdu tu segala kemusnahan. Kan lain. Jadi ya imam tu orang yang fasih sebut huruf-huruf dalam Quran dari makhrajnya. Kecuali kalau imam makmum dua-dua, imam seorang, makmum seorang, dua-dua tu 2 kali 5 je. 2 kali 5 je. Supa je baca lebih kurang, tak pandai belaka. Itu lain cerita. Bolehlah dia jadi imam untuk sama-sama dia, tapi untuk orang yang lain tak boleh. Okey. Sekarang dah 10.30 dah. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada kot. Okey. Kalau tak ada tak apalah, insya-Allah. Cuma Ustaz nak tahu satu je, dekat Malaysia ada ke imam perempuan dan dimakmumkan oleh perempuan, ada ke? Yang tu kalau kat masjid tak adalah, tapi itu sama-samalah. Contoh orang perempuan buat program bersama dan satu program tertutup untuk perempuan sahaja. Okey, jadi dia pun bolehlah. Macam contohnya lah kalau orang-orang yang ikut apa ni usrah contohnya kan. Dia buat majlis, dia buat program Qiyamul Lail contohnya. Sama-sama perempuan. Siapa yang dia imam? Solat sendiri-sendiri.
So sendiri-sendiri bukan qiyamul lail lah tu. Dia program qiyamul lail biasanya dia akan adalah imam. Okey, daripada maghrib contohnya sampai isyak, sampai okey. Ada orang buat macam tu. Jadi jadi imam perempuan lah. Jadi kita akan bincanglah tentang macam mana orang perempuan jadi imam. Okey. Bahkan kalau kita tengok dalam riwayat isteri Nabi pun jadi imam bersama dengan orang perempuan. Dia orang sembahyang, ada waktu-waktu yang dia orang jadi imam sembahyang sama-sama perempuan. Ada. Aisyah contohnya ada dalam riwayat menyebutkan. Mana adalah. Begitu juga contohnya kat rumah kan, kat rumah. Suami tak ada. Yang ada kat rumah ialah ibu dan anak perempuan. Masuk waktu, dua-dua tu nak sembahyang. Takkan nak sembahyang seorang-seorang. Okay. Mungkin ibu jadi imam, mungkin anak perempuan jadi imam. Okey. Ustaz nak tanya soalan. Kalau macam ibu jadi imam kepada anak lelaki yang dia dah balik tapi dia dalam proses nak belajar lagi, so dia tak yakin lagi nak jadi imam, Tak boleh boleh. tak boleh Tak boleh. okey. Kalau belum balik boleh Ustaz? Belum balik tu sebab budak tu nak belajar. Okey, baik, Tu tak faham. Terima kasih Ustaz. sama. Okeylah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Okey Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.